Apa kata kita mulakan tips memahami project brief. Assalamualaikum, nama aku Nazrin dari Jalan TV. Okay, kepada korang yang dah subscribe channel ni, terima kasih banyak aku ucapkan. Dan kepada korang yang masih baru di channel ni, jangan lupa subscribe untuk konten-konten yang menarik. Baru-baru ni aku ada buka satu poll dekat Facebook. Aku minta pendapat orang ramai tentang topik yang aku nak ulas di episod 4 Tanya Jalan kali ni. So since aku dah share di beberapa group post tu, dan aku dapat decide lah topik mana yang aku patut ulas sebab diorang dah vote di post aku tu. So lepas aku kira jawapan yang diorang vote, so aku dapati orang ramai lebih memilih untuk mendengar ulasan aku tentang tips memahami project brief atau tips memahami creative brief. Walau bagaimanapun, untuk topik A iaitu flow kerja agensi kreatif, aku akan cover di episod 5 akan datang. So sebelum aku mulakan, aku nak buat sedikit explanation lah. Kalau ikutkan project brief antara agensi dan freelancer berbeza. So apa yang aku nak ulas untuk episod 4 kali ni lebih kepada project brief untuk freelancer lah. Kalau ikutkan, beza yang paling ketara adalah freelancer memerlukan project brief form untuk dapatkan brief dari klien. Tapi untuk agensi pula, kebanyakan klien atau prospek akan memberi project brief tu kepada agensi lah. Kepada korang yang tak tahu maksud project brief form ni, actually aku ada explain dalam episod 3 Tanya Jalan yang lepas. Tapi just a simple explanation lah. So kegunaan project brief form ni adalah untuk prospek atau klien isi maklumat sedetail yang mungkin lah untuk projek baru diorang, supaya korang boleh baca dan korang boleh faham apa yang klien atau prospek ni expect daripada projek tu. So dari situ korang akan mula mendapatkan konsep atau mungkin membuat survey dan sebagainya lah. Okay, tanpa membuang masa, korang pun dah tahu apa maksud project brief form. Apa kata kita mulakan tips memahami project brief. Okay, tips yang pertama adalah korang kena pastikan project brief form yang korang buat tu ada basic list of information yang klien atau prospek akan isi. So apa yang aku maksudkan dengan basic list of information ni, korang wajib ada maklumat klien, objektif projek, target market project dan sebagainya lah. Dan aku akan senaraikan semua basic list ni dekat dalam description dalam video ni. Actually korang boleh je refer dari mana-mana platform atau Google sendirilah contoh-contoh project brief form ni. Tapi mengikut pengalaman aku, project brief form berbeza mengikut projek yang korang buat. So let's say korang buat campaign, project brief form dia lain. Let's say korang buat branding pun project brief form dia lain. Next tips yang kedua adalah kenal pasti siapa klien atau prospek kau terlebih dahulu sebelum kau mulakan projek diorang ni. So apa yang aku maksudkan dengan kenal pasti klien dan prospek korang ni, actually benda ni melibatkan korang punya research session. So bila korang buat sesuatu research tentang klien atau prospek korang mesti tahu diorang ni dari industri mana, apa produk diorang, apa yang diorang jual dan sebagainya. Sebab benda ni juga untuk mengelakkan korang salah information lah bila korang masuk fasa brainstorm nanti. Tapi dalam fasa mengenal pasti prospek atau klien ni, korang kena hati-hati juga sebab setengah syarikat namanya sama, produknya sama. So the best way korang tanya sendirilah, adakah syarikat tuan macam ni, adakah produk puan macam ni. So dari situ korang akan dapat maklumat yang tepat lah tentang pelanggan korang ni. Okay, tips yang ketiga adalah banyakkan bertanya walaupun korang dah dapat project brief form ni dari klien atau prospek korang. Sebab bab kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. So kalau tak ada sesat jalan, korang tanyalah selagi boleh, betul? Okay, actually walaupun korang dah dapat project brief form dari klien atau prospek ni, korang kena tahu bahawa diorang ni tak tentu faham terms yang korang maksudkan dalam project brief form tu. Okay, let's say korang nampak sesuatu yang muskil lah dalam project brief form ni. Apa yang diorang isi tu korang rasa tak tepat. So korang tanya je terus. Sama ada email, WhatsApp, terpulang kat korang. Yang penting korang dapat maklumat yang tepat dari diorang. Bila korang dah dapat semua maklumat yang tepat dari klien atau prospek ni, dari situ korang punya brainstorm session akan lancar. Let's say korang kerja secara berkumpulan, so dari situ korang akan mula bahagi tugas tau. Kalau korang bekerja seorang diri, so korang boleh teruskanlah ke fasa seterusnya. Okay, next tips yang keempat adalah kenal pasti jenis projek yang klien atau prospek korang bagi. Okay, di awal video tadi aku ada mention bahawa setiap projek mempunyai project brief form yang berbeza. So let's say korang guna satu project brief form yang sama, korang kena pastikan jenis projek tu sama ada penjenamaan, pemasaran, kempen atau lain-lain lah. So kenapa kena kenal pasti dulu jenis projek ni? Okay, actually setiap projek mempunyai flow kerja yang berbeza. Let's say korang dapat projek branding. So adakah betul prospek atau klien tu minta branding atau brand identity? So kat situ saja ada perbezaan.
Sama juga dengan campaign, ada advertising campaign, marketing campaign dan sebagainya. So korang kena betul-betul pastikanlah jenis projek yang korang dapat tu. And then bila korang dah confirmkan jenis projek yang korang kena buat untuk klien atau prospek korang ni, so korang bolehlah masuk ke fasa research and brainstorm. And of course korang boleh mula buat timeline, korang buat scheduling, korang buat budgeting dan sebagainya. Cuma diingatkan juga, setengah klien sendiri tak pasti jenis projek yang diorang nak. So, apa yang korang perlu buat, korang tengok balik projek brief form tu, maklumat-maklumat yang diorang isi. So, dari situ korang boleh decide lah projek apa yang diorang minta sebenarnya. Next, tips yang kelima adalah korang ringkaskan lagi projek brief yang korang dapat dari klien atau prospek korang ni. Sebab setengah klien atau prospek, dia suka bagi satu brief yang panjang lebar tau. Padahal maksud brief tu sendiri adalah ringkasan. Actually apa yang aku maksudkan dengan ringkaskan lagi project brief diorang ni, korang gunakan terms atau keyword korang tau untuk korang lebih faham brief yang diorang bagi ni. Tapi dalam masa yang sama, korang kena confirm kat lah sama ada ringkasan korang tu sama ke tak dengan ringkasan diorang ni. Tapi perlu diingatkan juga, ada setengah klien dia tak suka ringkasan dia diringkaskan lagi atau dimodify. Sebab apa yang diorang bagi tu, diorang dah finalize dengan team diorang atau mungkin dengan boss diorang ke. So korang kena pastikan betul-betul ringkasan yang korang buat tu exactly sama dengan apa yang diorang bagi. And that's all for today. Aku rasa untuk episode 4 kali ni cukup 5 tips sharing yang aku buat kali ni. So aku harap korang lebih memahami lah project brief yang korang dapat dari klien atau prospek korang. Dan kepada korang yang ada soalan atau mungkin kemusykilan, korang boleh komen di ruangan komen di bawah lah. Last but not least, kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau korang suka dengan tips sharing aku kali ni, jangan lupa like dan share video ni. Okay? Assalamualaikum.